Assalamualaikum dan selamat pagi. Ada ke orang ni? Sudah ada 35 orang, 34 orang. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita mulakan sekarang. Hari ini saya nak sentuh tentang shear force dan bending moment in a beam. Sebelum ni kita dah belajar tentang reaction. Macam mana nak cari reaction. So, apa yang ada dalam gambar Microsoft Word kat depan ni adalah reaction. 15 kilonewton. 15 kilonewton ni adalah reaction. Macam mana nak dapatkan reaction ni? Ini adalah menggunakan kaedah yang kita belajar sebelum inilah. Bukan dalam soalan terus bagi 15. Bukan dalam soalan terus bagi 15. Macam mana nak dapat 15? Guna kaedah 3 prinsip. Prinsip keseimbangan, horizontal forces, vertical forces dan juga summation of moment tu, barulah kamu dapat reaction pada A, support A, reaction pada support B. 15 ni bukan terus diberi dalam soalan. Itu yang kamu kena ambil maklum sekarang. 15 ni menggunakan kaedah yang kita guna sebelum ini, macam mana nak cari reaction. Tidak diberi dalam soalan. Saya bagi penekanan kat situ. Harap maklumlah. Ni contoh macam mana kita nak bina shear force diagram. Kita dah belajar dua jenis diagram. Satu load diagram. Satu lagi free body diagram. Sekarang ni kita nak bina shear force diagram. Yang ketiga. Dan yang keempat kita nak bina bending moment diagram. So ada 4 diagram sebenarnya daripada gambar rajah rasuk ni. Load diagram. Free body diagram. Shear force diagram. Bending moment diagram. Seperti yang kat depan ni sekarang ni adalah shear force diagram. Bukan. Seperti kat depan ni adalah free body diagram. Free body diagram ni adalah load diagram yang sebelum ni kita gunakan soalan daripada load diagram. Load diagram kita transfer kepada free body diagram. So, free body diagram tu kita dah dapatkan dia punya reaction. Kita tulislah reaction dia 15 dekat support A, 15 dekat support B. Ini setelah kamu kira reaction dia. Setelah dikira reaction, bukan terus keluar dalam soalan. 15 ni bukan terus dikeluar dalam soalan. So, sekarang ni dah dapat reaction. Sini 15, sini 15. Step yang seterusnya adalah untuk membina shear force diagram. Step yang seterusnya adalah membina shear force. Step yang seterusnya adalah untuk membina shear force diagram daripada free body diagram yang ada sekarang ni. Daripada free body diagram yang ada sekarang ni. Ni free body diagram. Kita akan bina ni sepanjang jalan dia ni, membina shear force diagram. Macam mana nak bina shear force diagram? First kita kena ada dululah semua reaction, berapa jumlah dia. Reaction pada A 15, reaction pada B 15 dan semua force pun kita kena ada value dia. 30 Newton. Beban tumpu 30 kilonewton. UDL tak ada, moment pun tak ada. Ada hanya satu point load 30 kilonewton. Kemudian ada dua reaction. Dua reaction ni kita kena dapatkan dulu reaction dia. Kira-kira jumlah horizontal forces, vertical forces dah dapat 15. Kemudian ada support B dah dapat 15. Next kita nak lukis shear force diagram. Langkah yang pertama, dia punya prinsip dia adalah daripada kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan. Kita tengok daripada kiri. Apa yang ada sebelah kiri? Point A. Pada point A, apa point load yang ada pada point A? Point load yang ada pada point A adalah reaction 15 kilonewton. 15 kilonewton. So 15 kilonewton ni adalah positif.
Okay, sebab dia ke atas. Okay, sebab dia ke atas positif. So, apa yang kita perlu buat adalah, okay, pertama kita lukis semula garisan. Okay, kita lukis garisan ni. Step 1, lukis semula garisan ni. Okay, garisan ni adalah garisan kosong-kosong. Ini bukan rasuk. Okay, ini bukan rasuk. Garisan ni bukan rasuk, bukan beam. Garisan ni adalah garisan kosong-kosong. Sini kosong, sini pun kosong. Okay. Atas bawah bukan tinggi beam. Atas bawah adalah atas positif, bawah negatif. Okay. Ke atas positif, ke bawah negatif. Garisan adalah garisan kosong-kosong. Jadi, daya yang pertama tadi adalah 15 kN positif. Jadi, positif tu ke atas. Kena ingat kosong-kosong, atas positif, bawah negatif. Okay. 15 ke atas. 15 ke atas, positif. Positif kita naikkan ke atas, 15. Okay. Kita naikkan. Nampak tak anak panah ni? Dia naik sebanyak 15. Okay. Anggap je lah. 15. 15. So, next adalah kita cari point yang lain yang ada perubahan daya. Okay. Yang ada perubahan daya. Jadi sepanjang A ke 30 kN ni tak ada apa-apa perbezaan daya. Jadi apa yang kamu perlu buat adalah bawa daya yang sama tadi. Okay. Jadi 15 kN tadi bawa daya yang sama ni 15 saja sepanjang ni sampai ke titik 30 kN ni. Okay. Bawa 15 sepanjang rasuk. Sampai ke 30 kN ni. Pada 30 kN ni ada point load. Point load ni daripada atas. Okay. Jadi point load daripada atas, apa yang kamu perlu buat adalah daripada atas negatif. Jadi kamu perlu turun ke bawah. 15 tolak 30. So kita tengok anak panah dia menunjukkan ke bawah. 15 tolak 30 bersamaan dengan negatif 15. So next destination dia adalah negatif 15. Okay, kamu dapat tengok pada step yang ketiga ni. Okay. Yang pertama naik 15. Kemudian tak ada apa-apa perubahan daya. Tak ada perubahan apa-apa daya tu maksudnya bawa daya yang sama. Sepanjang rasuk sampai jumpa 30. Jadi 15 positif, 30 negatif. Jadi 15 tolak 30 dia dapatlah negatif 15. Dia dapat negatif 15. So destination sekarang ni adalah 15. So daripada point 30 ni kita dah ambil kira point 30. So sampai negatif 15. Next destination adalah ke B. Okay. Tapi sepanjang tu tak ada perubahan daya. Sepanjang ni tak ada perubahan daya. Jadi apa yang kamu perlu buat adalah bawa daya yang sama tu, negatif 15 tadi, ke titik B. Okay, ke titik B. Tengok step yang keempat ni. Dia bawa daya yang sama sebab tak ada perubahan daya sepanjang beam ni. Sepanjang beam ni tak ada perubahan daya. Jadi dia bawa sepanjang ni, bawa daya yang sama, negatif 15. Okay, step yang keempat. Okay, tapi pada point B ni ada 15. 15 ni pula ke atas. Okay, yang dah ada sekarang ni negatif 15. Kemudian ada pula daya positif ke atas. Daya positif ke atas. Jadi negatif 15 campur 15 bersamaan kosong lah. Negatif 15 campur 15. Campur 15 bersamaan kosong. Okay. Jadi dia start dengan positif 15. 15 bawa 15. Ada daya 30 tolakkan 15 tolak 30 dapat negatif 15. Negatif 15 sampai ke B tak ada apa-apa daya. Jadi negatif 15 terus bawa. Kemudian pada point B ni ada 15. Jadi negatif 15 campur 15 sama dengan kosong. Okay, macam mana bentuk shear force diagram dia? Okay, finish shear diagram. Okay, macam ni. Step yang ke-6 ni lah. Okay, ada yang ke-6 ni. Okay, yang ini adalah positif. Yang ini adalah positif. Okay, yang ini adalah positif. Yang ini adalah negatif. Okay, bahagian ni adalah negatif. Okay, ini bentuk shear force diagram. Okay, ini adalah bentuk shear force diagram. Belum lagi bending moment. Okay, baru shear force diagram. Okay, kita ikut arah daya. Daya ni ke atas, kita tolak ke atas. Daya ke bawah, kita tolak ke bawah. Okay, sampai 15, naik ke atas balik, tolak semula ke atas. Okay, itu shear force diagram. Okay, kita tengok contoh yang kedua ni. Cuma unit dia pakai pound dan juga feet. Okay, feet untuk panjang, pound untuk dia punya daya.
Okay. Kita ambil dia punya magnitude saja, 75, 2, 100 ni. Kita abaikan dulu dia punya unit untuk faham. Okay, macam mana akan jadi bentuk kalau ada daya beban 100 pound. Okay. Rasuk ni panjang dia 8 kaki. Jadi bila kita kira reaction menggunakan apa yang kita belajar sebelum ni, so dapatlah reaction dia 75 dekat reaction A ni. Okay, ini menggunakan horizontal forces equal to 0, vertical forces equal to 0 dan juga summation of moment equal to 0. So, bila kamu kira dapatlah 75 pound dekat reaction dekat A. Kemudian apply equation 1, dapatlah reaction dekat B 25 pound. Okay, macam mana bentuk dia? Okay. Daya yang menolak ke atas, kita naikkan ke atas. Okay. Daripada kosong, pertama kita lukiskan garisan kosong-kosong, step yang pertama. Lepas tu, bermula daripada titik kiri ke kanan. So, pada titik kiri ni kita jumpa daya yang pertama adalah 75 lah. So, daya ni menunjukkan ke atas, dia positif. So, kita naikkan ke atas, 75. Kemudian sepanjang 2 feet ni dah tak ada perubahan daya. Kecuali pada hujung 2 feet ni ada 100. Jadi 75 dan naik 75 tadi, tak ada perubahan daya, maintain saja 75. Kemudian pada 100 ni, ada daya daripada atas. So, tolak 100. 75 tolak 100, dapatlah kat sini negatif 25. Dekat bawah ni negatif 25. So, negatif 25 kat sini, setelah tolak 100, tak ada apa-apa perubahan daya sepanjang 6 feet ni. 6 kaki ni tak ada perubahan. So, bawa lah daya yang sama, negatif 25 tu, sepanjang diagram ni. Okay. Kemudian pada titik B ni, kita tengok balik rajah ada 25. Jadi negatif 25. Kemudian ada satu lagi reaction 25 ke atas. So tadi dah negatif, sekarang ni positif pula. Negatif 25 campur 25 bersamaan kosong. Okay. Dia sepatutnya berakhir dengan kosong, bermula dengan kosong, berakhir dengan kosong lah. Seperti yang ditunjukkan dalam dua-dua shear force diagram ni. Yang ni dan juga yang ni. Okay, tengok betul-betul 75 naikkan 75. Kemudian tak ada apa-apa daya, bawa daya yang sama. Kemudian jumpa 100, 75 tolak 100 dapat negatif 25. Kemudian dah tak ada apa-apa daya, bawa negatif 25 terus sampai B. Pada B ada 25. So tolak 25 campur 25. Okay, jadinya kosong. Okay, kita tengok contoh yang ketiga ni pula. Juga gunakan unit pound dan juga feet. Okay. Step yang pertama, biasa kita akan lukis kosong-kosong lah. Kita akan lukis garisan kosong-kosong dulu. Garisan shear force diagram kosong-kosong. Okay, apa yang kita buat yang pertama adalah reaction. Cari reaction, dah dapat reaction. Okay, dah dapat reaction. Cari reaction, dapat reaction. Dapat 150. Jadi, apa yang kita buat pertama, daya ni menolak ke atas, so naikkan ke atas. 150. Kemudian sepanjang 2 feet, tak ada 2 feet ni, tak ada apa-apa perubahan daya. Jadi bawa daya yang sama 150. Daya yang sama 150 sampai ke sini. Okey, pada 2 feet ni ada 100 pound daripada atas tolak ke bawah. Jadi dah ada naik tadi 150, turun pula 100. Jadi tolak 100 kat sini kamu dapat 50 lah, sebab 150 tolak 100. Okey. 150 tolak 100. Jadi dekat sini 50. Okey. Kemudian sepanjang 2 feet ni tak ada perubahan daya. Jadi kamu ambil maintain daya yang sama 50, jumpa lagi 100. Okey, jumpa lagi 100. Jadi 50 tadi yang dah ada, tolak lagi 100. Dah ada 50, tolak lagi 100, dapatlah negatif 50. Okey, negatif 50. Okey, negatif 50. Okey, pada feet yang keempat. Okey, kemudian pada feet yang keenam, 4 ke 6 tu dah tak ada perubahan daya, bawa daya yang samalah, negatif 50. Okey, kemudian pada feet yang keenam ni jumpa lagi 100. Jumpa lagi 100, tolak lagi 100. Tolak lagi 100. Dah ada negatif 50. Ni daripada atas,
Maksudnya negatif, jadi tolak lagi 100. Dah ada negatif, tolak negatif lagi 100. Jadi tolak 50, tolak 100. Bersamaan tolak 150. Okey? Tolak 150 kat sini. Okey. Kemudian bawa daya yang sama sebab pada 2 feet ni tak ada perubahan daya, bawa daya yang sama sampai hujung. Sampai hujung ni ada reaction. Berapa banyak reaction? Positif 150. Dia menunjukkan ke atas. Dia menunjukkan ke atas. Jadi dah ada negatif, yang ni positif. Okey, negatif dengan positif. Negatif berapa? Negatif 150 campur 150 bersamaan dengan kosong. Jadi siap. Yang ni bahagian positif, yang ni bahagian negatif. Shear force diagram untuk rajah yang ketiga ini. Okey, kamu juga boleh kira tengok dia punya explanation yang sebelah sini lah. Yang sebelah kiri ni. Okey. Saya harap kamu dapat terus buat daripada diagram. Okey. Ini dia nak tunjukkan macam mana lah. Kalau slow sikit, boleh tengok yang sebelah kiri ni. Okey. Tapi kamu tak boleh lah bergantung pada ini. Terus pada diagram, terus buat shear force diagram. Itu yang sepatutnya knowledge kamu. Okey. Jangan bergantung kepada calculation ni, jadi kamu punya kerja akan jadi lambat. Okey. Tengok 150, naikkan 150. Kemudian tak ada apa-apa kat sini, straightkan aja. Kemudian 100, jadi 150 tolak 100, jadi 50. Tak ada apa-apa, straight. Tolak lagi 100, jadi negatif 50. Tak ada apa-apa, straight. Jumpa lagi 100 daripada atas, tolak lagi ke bawah. Tolak 50, tolak 100, jadi tolak 150. Okey. Tak ada apa-apa kat sini, straight lagi. Kemudian jumpa reaction 150, jadi tolak 150, campur balik dengan 150 bersamaan dengan kosong. Okey, hanya base kepada diagram ini. Tidak base pada calculation sebelah kiri pun. Okey. Kalau nak ikutkan, yang ni pun ada tadi. Macam mana dia punya step dia. Untuk first, untuk belajar sendiri, okey, boleh tengok yang ni. Macam mana dia buat satu persatu. Tapi untuk pantas, untuk jawab dalam test, untuk jawab dalam final exam, kamu kena konsep dia terus masuk dalam kepala, dan daripada rajah free body diagram ni, kamu dah boleh terus buat shear force diagram. Daripada free body diagram ini, kamu terus buat shear force diagram. Daripada shear force diagram yang ini, daripada free body diagram yang ini, kamu terus buat shear force diagram. Itu knowledge yang sepatutnya kamu kena kuasai. Jangan buat calculation sini, akan ambil masa. Okey. Itu beban point load. Itu beban point load. Macam mana pula dengan uniformly distributed load? Macam mana dengan uniformly distributed load? Kalau point load, kamu tengok nampak dia kotak-kotak aja. Naik turun. Dekat mana ada point load, dekat situ ada perubahan. Dekat mana ada point load, dekat situ ada perubahan. Dekat mana ada point load, dekat situ ada perubahan. Kat mana ada reaction pun, dekat situ ada perubahan. Itu untuk point load. Next, kita nak tengok uniformly distributed load. Beban teragih seragam. Macam mana dia berlaku? Ini adalah contoh free body diagram. Free body diagram, dekat A ada reaction, ada support. Dekat B ada support. A ada support, B ada support. Berapa reaction dia? Reaction ni kamu kena kira lah menggunakan knowledge yang kita belajar sebelum ni. Horizontal forces equal to 0, vertical forces equal to 0, summation moment equal to 0. Bila kamu kira menggunakan prinsip tu, dapatlah reaction dia. Dekat A ada 6 kN, dekat B 6 kN. Menggunakan prinsip equilibrium tu. Baru dapat reaction. So kita dah ada, kita tuliskan reaction kita pada free body diagram. 6 kN pada reaction A, 6 kN pada reaction B. Ini beban teragih seragam, kita maintain dia punya bentuk dia
beban teragih seragam 3 kilonewton per meter. Okay. 3 kilonewton per meter. Okay. Macam mana nak lukis daripada free body diagram terus kepada shear force diagram? Okay. Untuk beban teragih seragam. Okay. Untuk beban teragih seragam. Okay. Step yang pertama sama juga. Lukiskan garisan kosong-kosong. Ini garisan kosong-kosong. Lukiskan garisan kosong-kosong. Sini kosong. Sini pun kosong. Okay. Okay. Lepas tu, daripada kiri ke kanan, okay, kita tengok dekat kiri ada 6 kilonewton. So, yang pertama adalah kita naikkan 6 kilonewton. So, point yang ujung ni, tip ni, puncak ni adalah 6 kilonewton. Okay. Puncak ni adalah 6 kilonewton. Okay. Kemudian, tak ada point load. Sepanjang 4 meter ni tak ada point load. Yang hanya adalah UDL. Macam mana kita nak ambil kira UDL ni adalah kita darabkan UDL ni dengan dia punya distance. Okay. Distance UDL lah. Bukan distance rasuk. Distance UDL. Okay. Dalam kes ni adalah UDL ni panjang dia berapa? 4 meter. So 3 darab dengan 4, 12. 3 darab dengan 4, 12. Dekat atas ni dah sampai mana tadi? Ni 6. So kita naikkan 6. Kita tolak 12. Okay. Tapi kat mana? Kita tolak 12 tu dekat hujung ni. Okay. Panjang ni berapa? 4 meter. So dekat hujung 4 meter ni kita tolak 12. Okay. Dan kita garis dia sanding. Okay. Dia sanding. Untuk UDL ni, perubahan dia adalah sepanjang rasuk. Jadi, dia bentuk dia akan sentiasa turun. Okay. Sentiasa ada perubahan pada rasuk. Sentiasa ada perubahan pada rasuk. Okay. Berapa banyak? Banyaknya adalah jumlah load dia lah. 3 darab dengan 4, 12. Jadi dah ada 6. Sampai sini tip puncak ni 6. 6 tolak 12. So, dekat mana? Dekat ujung 4. Dekat ujung B. 6 tolak 12 dekat ujung 4 ni adalah 6 tolak 12, negatif 6. Okay, dekat hujung 4 meter tu, 6 tolak 12. Sama dengan negatif 6. So, kamu gariskan daripada 6 tadi, sampailah ke negatif 6 dekat B ni. Okay, boleh Ini agak complicated sikit. Tapi kamu kena faham, kalau bentuk point load, dia banyak naik turun pada point yang sama. Kalau UDL, bentuk dia segitiga macam ni lah. Segitiga ataupun dia sanding sebenarnya. Tak semestinya dia ada dua belah macam ni. Okay, dia sanding macam ni. Okay, dia sanding. Berapa banyak? Sepanjang 4 meter. Okay, daripada hujung ni, daripada A, okay, 6 tolak 12. 3 darab 4. Next point adalah 4 meter. Berapa banyak? Tolak 12. Jadi 6 tolak 12 sama dengan negatif 6. So, tanda sini negatif 6, gariskan daripada 6 ke negatif 6. So, dapatlah point yang seterusnya dekat sini, negatif 6. Okey, lepas tu, ada reaction dekat point B, berapa banyak? 6. So, 6. Daripada negatif 6 campur 6 bersamaan semula dengan kosong. Okey, ini UDL. Tapi ini UDL penuh. Cuba kita tengok pula UDL yang tak penuh. Okey, yang tak penuh. Macam ni. Okey, jangan ambil kira yang sebelah kanan lagi Jangan ambil kira yang sebelah kanan ni, jangan ambil kira. Okey. Kita ambil yang ni. Supaya kamu tak keliru. Kalau kamu tengok yang sebelah kanan, nanti kamu keliru. Okey. Kita tengok yang sebelah kiri ni. Saya bulat ni. Tapi dia slow dalam kamu punya screen. Mungkin saya bulat ni dia jadi slow aja. Okey. Kita tengok rajah yang ini Rasuk yang ini saja. Okey. Ini adalah free body diagram. Reaction yang telah dikira. So, dapatlah reaction 3 dekat B ni 9 kilonewton. Okay. Ini dengan guna kaedah yang kita belajar sebelum ni lah. Okay. Dalam soalan tak diberi terus macam ni. Itu kena ingat. Dalam soalan tak diberi terus 3 kilonewton, 9 kilonewton. Macam mana nak dapatkan nilai ni? 3 kilonewton dengan 9 kilonewton ni, kamu kena kira sendiri.
Okey, kena kira sendiri. Guna apa yang kita belajar sebelum ni. Prinsip keseimbangan. Equilibrium principle. Okey, dah dapat 3 kilonewton reaction pada A. Dah dapat 9 kilonewton reaction pada B. So, kita step yang pertama, lukiskan garisan kosong-kosong. Okey, lukiskan garisan kosong-kosong. Kita tengok pada poin yang pertama, poin yang paling kiri sekali adalah poin A. Berapa banyak dia punya reaction? 3. So, dia point load, so kita naikkan terus. Point load, kita ikut je anak panah dia. Okey. Kemudian, pada 2 meter ni, tak ada perubahan. Okay. So, 3 tu maintain saja. Okay. 3 tu maintain saja sepanjang 2 meter sebab tak ada perubahan daya. Okay. Next, ada beban teragih seragam. Okay. Ada beban teragih seragam. Berapa banyak? Okay. Kita dah ada 3 kilonewton. Next point adalah 2 meter. Okay. Pada hujung ni. Tapi berapa banyak? Okay. Magnitude dia adalah 6 kali 2. Okay. Ya, 12 kan? Jadi 3 tu, maintain 3 tadi sampai sini pada point ni, tolak 12. 3 tolak 12 bersamaan dengan negatif 9. Okey. Negatif 9. Okey. Jadi gariskan daripada 3 ke negatif 9 ni, gariskan sending. Kenapa sending? Load dia adalah uniformly distributed load. Okey. UDL. Okey. Sampailah negatif 9. Okey, pada point yang B ni ada satu reaction 9 kilonewton. Jadi negatif 9 ada reaction ke atas 9. Jadi tambah 9. Negatif 9 tambah 9, kosong. Okey, ini macam mana kita gunakan UDL yang separuh macam ni. Yang tak penuh. Yang ini UDL penuh. UDL separuh. Okey. Untuk dapatkan total load ni, kamu kena darabkan dengan panjang UDL tu. Bukan panjang rasuk, panjang UDL. 6 dari 2. 3 kali 4. 6 kali 2. Jadi 3 tolak 6 kali 2, jadinya negatif 9. Okey, macam ni. Jangan bergantung kepada yang belakang ni. Nanti kamu confuse. Sebab yang belakang ni ditukar kepada point load. Jadi tak selari. Okey. Dia tukar kepada point load ni untuk dia cari reaction A dengan reaction B. Okey. Dah dapat reaction A dengan reaction B, kembali menggunakan bentuk yang asal. Okey. Okay, faham. Ada nak tanya setakat ni? Okey, ni bentuk yang beban dia segitiga ni, tapi kita tak belajar dalam silibus kita. Segitiga ni kita tak belajar. Okey. Okey. Seterusnya adalah fixed end. Fixed end. Tadi simply support beam. Okay, yang ni adalah rasuk fixed end. Yang tadi rasuk tupang mudah, yang ni rasuk fixed hujung julur macam ni. Okay, ada satu dinding, kemudian ada beam terkeluar, rasuk terkeluar. Rasuk ni dia menanggung satu load beban tumpu 5 kips. Kips ni unit load dia. Biasa kita gunakan kilonewton, pound. Okey, kali ni gunakan kips. Okey. Kips. Berapa panjang? 7 kaki. Okey. Kita tahu kita kena cari dulu reaction. Okey. Kita kena cari dulu reaction dekat RB. Okey, cari reaction dekat RB menggunakan prinsip equilibrium. Equilibrium prinsip. Okey, dah dapat RB sama dengan 5 kips. Okey, dah dapat 5 kips. Okay, MB ni kita tidak perlukan untuk kita kira shear force, tapi kita perlukan masa kita nak kira bending moment nanti. Okey, nanti pun kita akan dapat MB ni berapa. Okey, macam mana nak buat shear force diagram? Okey, untuk shear force diagram kita tak ambil kira yang ada moment. Okey, kita ambil kira force saja.
Okey, macam mana nak buat? Okey, pertama kita lukiskanlah garisan kosong-kosong dan kita ambil kiri daripada kiri ke kanan. Daripada kiri pertama kanan, first tak ada apa-apa daya. So, kita tak perlu lukis apa-apa lah. Biarkan kosong. Dia mula kat mana? Dia mula dekat yang tempat yang ada load ni. Atas ke bawah? Dia menunjukkan ke bawah, dia negatif. So, kita terus daripada kosong, terus turun sebanyak 5 kips. Turun sebanyak 5 kips. So, negatif 5 kips lah. Bawah negatif, atas positif. Turunkan 5 jadi negatif 5. Okay, sebenarnya, kemudian sepanjang 7 kaki ni tak ada perubahan daya. Jadi maintain lah. Maintain 5 kip ni, maintain sampai sini. Sampai dekat fixed end tu. Okay. Kemudian pada RB ni, pada fixed end ni, hujung ni ada pula RB. Berapa banyak? Ke atas 5 kip. Ke atas ni positif, jadi dah ada negatif 5, campur lagi 5. Negatif 5 campur 5 bersamaan kosong lah. Bersamaan kosong. Okay, bersamaan kosong. Jadi negatif 5 daripada sini, tambah 5 bersamaan kosong. Jadi dia punya shear force diagram dia negatif saja. Okay, negatif saja ke bawah macam ni. Okay. Fixed end. Boleh Okay, nanti untuk yang slow boleh tengok dekat calculation tepi ni. Okay. Tapi lepas tu makin lama kamu kena knowledge dia jangan bergantung kepada calculation ni lah. Terus lukis saja. Daripada sini, daripada free body diagram, terus lukis shear force diagram. Okay. Kalau kamu buat macam ni, lambatlah nak siap. Calculation pula tepi ni. Okay, kalau mula-mula kamu nak buat latihan, boleh. Buat latihan, gunalah calculation tepi-tepi ni. Tunjukkan macam mana kamu dapat. Tapi untuk test, untuk final exam, kalau kamu buat macam ni, maksudnya kamu tak siap lah jawapan kamu. Okay, tak cukup masa. Okay, sedangkan calculation ni tak ada markah pun nanti. Okay. Yang penting, gambar rajah shear force diagram ni betul. Okay. Sedangkan kita boleh buat terus daripada free body diagram, terus kita buat shear force diagram. Okay. Itu knowledge yang sepatutnya kamu kuasai lah. Tahap penguasaan kamu tu kena macam itu. Daripada free body diagram, terus kepada shear force diagram. Okay. Okay, kita tengok yang seterusnya. Nak lukis moment. Tadi shear force untuk pengetahuan semua, yang tadi adalah shear force diagram. Okay. Macam mana bentuk shear force diagram untuk rajah ni? Ini bentuk shear force diagram. Okay. Ini bentuk shear force diagram. Macam mana pula moment? So, kita nak buat moment. Okay. Kita nak buat moment. Daripada free body diagram, okay, 15. So, naikkan 15. Tak ada apa-apa, maintain. Kemudian ada 30, tolak 30. Okay. Kemudian, tak ada apa-apa, maintain. Tolak 15. Kemudian pada B ni ada 15 lagi. So, naikkan lagi 15. Tolak 15, campur 15 bersamaan kosong. Okay, bersamaan kosong. Okay, dah siap shear force diagram. Sebenarnya simple je. Untuk memahami mula-mula ni kena ambil masa sikit. Tapi kamu kena buat banyak latihan supaya kamu menguasai dia. Okay. Bila kamu menguasai dia, kamu akan rasa benda ni simple sangat. Okay. Okay, dah siap shear force diagram. Dah siap. Okay, next adalah bending moment. Okay, kamu kena ingat ada 4 diagram yang kita nak buat. Yang pertama adalah load diagram. Load diagram tu adalah daripada soalan lah. Yang kedua adalah free body diagram. Free body diagram ni kamu buat, tulis reaction, dah dapat reaction, dapatkan berapa reaction, tuliskan semula jumlah dia dekat free body diagram kamu. Dah dapat free body diagram. Okay, diagram yang ketiga adalah shear force diagram. Okay, yang ini. Yang ini. Okay, shear force diagram. Okay, diagram yang keempat adalah bending moment diagram. Bending moment diagram. Okay, untuk bending moment diagram,
Kamu tengok dekat sini dia macam kotak kan? Kotak. Macam mana nak kira luas kotak? Macam mana nak kira luas kotak ni? Okey. Tinggi dia darabkan dengan lebar dia. Tinggi dia dalam bentuk kilonewton, lebar dia dalam bentuk meter, panjang. Jadi kilonewton darabkan dengan meter. Okey, macam mana nak move? Dia akan move. Yang pertama, step yang pertama kena buat kosong-kosong. Kena buat garisan kosong-kosong juga, sama je. Okey. Kalau kamu nak cakap, kalau kamu nak respon kepada apa yang saya ajar, kamu tekan space bar, hold dia, kamu cakap. Okey. Tekan space bar, hold, kamu cakap, lepas tu dah habis cakap, kamu lepaskan space bar tu. Okey, itu lebih mudah daripada kamu on off secara manual. Okey, tekan space bar saja. Okey, yang pertama adalah lukiskan garisan kosong-kosong. Okey. Jadi berapa jarak tadi? Kotak yang pertama berapa jarak dia? 4 meter. So perubahan dia adalah kosong terus ke 4. Tolong pada kosong. Next adalah ke 4 meter. Okey, berapa banyak? Dia akan naik terus. Kalau kotak ni, dia punya garisan dia akan terus straight. Berapa banyak? 15 kali dengan 4. Kotak ni tinggi dia 15. Tinggi dia 15. Panjang dia 4 meter. 15 kali 4 berapa? 60. Okey. Lukiskan garisan kosong-kosong. Kemudian garisan yang pertama adalah start dengan kosong. Garisan yang kedua adalah berapa panjang tadi? 4 meter. So 4 meter ni 15 kali dengan 4, 60. So tinggi dia adalah 60. Okey. Tinggi dia adalah 60. Kamu gariskan. Gariskan. Kosong terus ke 60. Okey. Kosong terus ke 60. Okey. Kita tengok ini kotak ni positif. Okey. Kotak yang kedua adalah negatif. Okey, maksudnya nanti garisan dia akan turun. Sending. Okey, sebab dia kotak, sending dia tu straight. Kotak ni garisan dia sending straight. Naik. Sebab ni positif naik. Yang ni kotak ni maksudnya garisan nanti akan straight, lurus, tapi dia negatif. So dia akan lurus turun ke bawah. Berbanding yang ini, kotak dia positif, so straight ke atas. Kotak ini negatif, garisan straight tapi turun ke bawah. Okey, kita dah sampai 60. Kotak yang kedua berapa panjang? Berapa tinggi? 15 juga. Tapi ke bawah lah. 15 juga. Negatif 15. Jadi negatif 15 darab dengan 4 sama dengan negatif 60. Betul? Jadi daripada 60 tadi, tolak semula 60. Sepanjang 4 meter. Jadi next point adalah 4 meter. Berapa banyak? 60 tolak 60. Berapa? Kosong. Sebab itu kamu dapat daripada 60, next point dia adalah 60 tolak 60 bersamaan kosong. Okey, kosong. Okey. M, moment maksimum dia bersamaan 60 kilonewton meter. Tolak rate dengan 60 bersamaan kosong. Jadi ini adalah bending moment diagram. Okey. Bending moment diagram. Pada kedudukan dia, pada ni full scale lah. Gambarannya yang betulnya setelah penuh bending moment ni kita lukis. Okey. Daripada kosong, sebab dia ada 3 saja perubahan. Point perubahan. A pada 30 dan juga pada B. Dan kita dapat tengok kat sini pada A pada 30. Okey. Ambil kotak yang pertama, kira panjang dia 4 meter darab. So next point adalah pada yang 30 tadi 15 darab 4 dari 60.
Sebab kotak dia positif, dia naik 60. Kotak yang 2 negatif, negatif 15 kali 4, negatif 60. Jadi 60 tolak 60 bersamaan kosong. So movekan titik ni. 60 tolak 60 kosong. So next point adalah kosong. Okay. Ini adalah bending moment diagram. Okay. Gambar rajah yang keempat. Free body diagram. Yang atas ni. Shear force diagram. Okay. Ni shear force diagram. Yang last kali ni adalah bending moment diagram. Okay. Macam mana nak kira? Okay. Kamu boleh rujuk dekat tepi ni lah. Macam mana nak kira secara manual lah. Okay. Tapi knowledge yang kamu kena kuasai adalah daripada load diagram terus lukis shear force diagram. Tapi tak boleh terus lukis. Kena cari reaction. Kena cari reaction dulu dapatkan 15. Okay. Dah dapat 15. Okay. Dah dapat free body diagram ni. Barulah kamu lukiskan shear force diagram directly. Okay. Okay. Knowledge yang kamu kena kuasai adalah directly lukis daripada free body diagram terus lukis shear force diagram. Okay. Kalau tak mahir, kena mahirkan. Sebab kalau kamu guna calculation memang ambil masa lah. Okay. Daripada shear force pula, kamu lukis terus bending moment diagram. Okay. Terus lukis bending moment diagram. Jadi tak perlu calculation yang panjang-panjang ni. Okay. Daripada shear force tu sendiri, kita dah boleh lukis bending moment. Melainkan kes-kes tertentu sahaja kita perlukan tunjukkan dia punya calculation dia. Okay. Tak semua juga kita boleh lukis direct. Okay. Ada kes-kes tertentu kita still kena buat calculation. Tapi tak banyak lah. Takkan setiap satu kita nak buat calculation. Okay. Jadi kita buat pada yang mana kita boleh buat terus, kita buat terus. Okay. Ini point load. Okay. Sama juga contoh yang kedua tadi. Okay. Ni ada point load. Ini ada reaction pada A. Kena kira reaction ni. Reaction pada B pun kena kira. Dapatlah 75 dengan 25. So kita lukis shear force diagram tadi menggunakan kaedah tadi. 75 naik 75. Tak ada apa-apa, maintain. 75 tolak 100. Jadi negatif 25. Negatif 25 tak ada apa-apa, maintain negatif 25. Kemudian pada B, ada 25 pula, positif. Jadi tolak 25 campur 25 bersamaan kosong. Okay, dapat shear force diagram. Okay, macam mana nak lukis bending moment? Okay, 75, tinggi ni 75, darabkan dengan jarak 2. Jadi 75 darab 2 berapa? 150. Jadi daripada kosong ke ujung point kotak ni kotak, ujung dia kat sini. Ujung dia kat sini. So kamu garis kat bawah. So ujung ni nanti adalah 150. Okay, 75 darabkan dengan 2. 75 jarak ni adalah 2. 75 darabkan dengan 2. Kosong. Next point dia kat sini, 75 darab 2, 150. Jadi tinggi ni adalah 150. Okay. Tinggi adalah 150. Okay. Next point. Sekarang ni kita ada positif sebab sini adalah positif 150. Next point kamu tengok pada shear force dia negatif. Berapa banyak? Negatif tinggi dia 25, panjang dia 6. Negatif 25 darab 6 berapa? Jadi bila kamu kira negatif 150. Jadi dah ada 150 kat sini. Sekarang kita kat sini 150. Negatif 25 darab 6 ni pun sama kat negatif 150. Jadi 150 tolak 150 bersamaan kosong. Okay. Ke mana? Ke 6 meter. Ke point 6 meter. Sebab kita darab tadi dengan 6 meter. Negatif 25 darab dengan 6. Point seterusnya adalah ke 6 ni lah. Daripada 150. Tolak pula 150. Ke hujung ni sampai hujung. Jadi kosong. Start kosong. Hujung dia 150. Ujung puncak ni.
Kemudian sampai ke B, kosong semula. Okey. Tengok kat sini dia dah tak lukis pun, tak tulis pun calculation. Okey, jadi sebenarnya kita nak buat shear force diagram, kita nak buat bending moment diagram, kita boleh berpandukan kepada free body diagram saja. Free body diagram, dah ada free body diagram, lukis shear force. Dah ada shear force, kamu boleh lukis bending moment diagram. Okey, boleh lukis bending moment diagram. Okey. Okey, kita tengok pula contoh yang ini. Okey, contoh masih lagi point load. Okey. Carefully tengok. Kita akan ulang shear force sambil-sambil kita buat bending moment, kita akan ulang shear force. Ada satu free body diagram. Okey. Dia punya load adalah 100, 100, 100 setiap 2 feet. Okay, setiap 2 feet ada 100, setiap 2 feet ada 100, setiap 2 feet ada 100. Okey. Pada reaction A, setelah buat calculation dapatlah dia punya reaction pada A 150, reaction pada B pun 150. Jadi daripada free body diagram ni, kita boleh terus lukis shear force diagram. Macam mana? Daripada kiri 150, tolak ke atas, tolak ke atas. Tak ada apa-apa, maintain. Tak ada apa, maintain 150. Kemudian jumpa 100, tolak ke bawah, tolak 100 ke bawah. Okay, dah ada 150, tolak load pada point ni 100, jadi 150 tolak 100, masih ada lagi 50. Okay. Kemudian tak ada perubahan, maintain 50. Kemudian pada point ni, pada point 50 ni, kena pula beban 100. Tolak lagi ke bawah 100. 50 tolak 100 dapat negatif 50. Okay. Okay. Kemudian, next point. Next point tu kamu bawa beban yang sama sebab tak ada perubahan. Okay. Sampai kat sini. Sampai dekat point ni, jumpa lagi 100. Jumpa lagi 100, jadi tolak 50. Jumpa lagi 100. Ke bawah juga, jadi tolak lagi lah. Tolak 50, tolak lagi 100, jadilah tolak 150. Okay, tolak 150. Jadi kemudian tak ada perubahan sepanjang dua kaki. Terus bawa 150, negatif 150 ni. Tolak 150 sampai hujung. Pada B ni pula ada positif 150. Okay, dah ada negatif 150. Ada reaction 150. Jadi negatif 150 campur 150 bersamaan kosong. Okay, siap shear force diagram. Nak lukis bending moment diagram. Okay, kita tengok kotak ni. Kotak yang pertama adalah negatif 150. Okay, mula pada kosong kepada dua kaki. Dia kotak. Kotak ni maksudnya garisan lurus. Kotak ni maksudnya garisan lurus. Okay, daripada kosong sampai dua kaki. Daripada kosong sampai dua kaki. Okay, berapa tinggi pada dua kaki? Tingginya adalah kotak ni 150. Panjang dia adalah dua kaki, jadi 150 kali dengan 2. So, M1 ni adalah 150 darab dengan 2. Okay, bersamaan 300. Okay, M1 ni 300. Dekat sini ada 300. Okay, dekat sini 300. Kemudian, next point lagi tambah dua kaki. Tambah dua kaki, kamu kena tambah lagi kotak ni, panjang ni berapa. Okay, tambah kotak ni. Daripada point ni nak tambah berapa? Tambah berapa luas kotak ni. Luas kotak ni adalah 50 darabkan dengan 2. 2 ni dia punya distance ni 2 panjang. Okay, panjang ni 2. Jadi, tinggi dia 50, tinggi dia 50 darabkan dengan 2, 100. Jadi dah ada 300 tadi kat sini. Okay. Tambah lagi positif. Jadi 300 campur lagi 50 kali 2, 100. Jadi 300 campur 100, jadi 400. Okay, dekat sini 400. Dekat M2 ni 400. Okay. Dekat M2 ni 400. Sebab campur lagi. Okay, campur kat sini. Okay. Dah dapat M2. Bila ada persilangan ni, maksudnya ni adalah puncak lah. Dia cross 00. Bila dia cross 00, dia adalah puncak.
Next point adalah tolak kotak yang kecil. Kotak yang kecil ni berapa? Negatif 50 kali 2. Okay, negatif 50 kali 2 adalah tolak 100. Jadi daripada 400 tolak 100, dapatlah kat sini 400 tolak 100 jadi 300. Dekat M3 ni adalah 300. Okey. Dekat M3 adalah 300. Kemudian kita tengok next punya kotak adalah tinggi dia negatif 150, panjang dia 2. Jadi daripada 300 tolak negatif 150 kali 2. Yang bersamaan dengan negatif 300. Jadi dah ada 300, tolak lagi 300, dia bersamaan dengan kosong. Dia balik semula kepada kosong-kosong. Okey, dah siap bending moment diagram untuk point load yang banyak macam ni, 3 3. Konsep dia sama saja. Tengok arah dia, tengok jenis load dia point load. Kemudian bermula daripada kiri ke kanan untuk shear force diagram. Kemudian untuk bending moment ke kiri ke kanan juga. Kemudian kena tengok bentuk dia yang positif dan negatif. Okey, kalau positif dia naik, bila sampai tempat negatif dia akan turun. Okey. Itu untuk point load lah. Untuk point load. Okey, kita tengok pula untuk UDL. Okey, uniformly distributed load. Okey, macam mana bentuk untuk uniformly distributed load? Kita dah belajar tadi shear force diagram dia akan jadi macam ni. Sending turun ke bawah straight macam ni. Okey, kita tengok dulu yang UDL penuh ni. Okey, UDL penuh dia akan turun straight macam ni. Kita repeat balik shear force daripada free body diagram. Kita tengok daripada kiri ke kanan, jumpa yang pertama adalah 12. Jadi daripada kosong pergi kepada 12. Positif sebab naik ke atas. Kemudian UDL ni berapa panjang? 6 meter. So point yang seterusnya adalah 6 meter. Berapa banyak? Dan arah dia ke mana? Okey. Banyak dia adalah 6 kali 4. 4 kali 6. 4 kali 6 jadi bersamaan dengan 24. Arah dia ke mana? Arah dia ke bawah. Jadi arah dia ke bawah tu adalah negatif. 6 kali 4 adalah negatif 24. So kita dah ada 12 tolak 24, jadilah negatif 12. Point dia seterusnya adalah kat 6 meter, negatif 12. Kemudian pada B ada 12 kilonewton ke atas. So naik semula ke atas 12. Negatif 12 campur 12 bersamaan dengan kosong. Okey. Siap kita punya shear force diagram. Okey, yang kita nak lukis adalah bending moment diagram. Okey. Bending moment diagram dia bukan kotak. Kali ni dia adalah segitiga. Okey. Untuk segitiga, dia punya line dia tak straight, bukan lurus. Untuk segitiga, garisan dia adalah lengkung. Okey, garisan segitiga ni, kalau bentuk dia segitiga kat atas ni, garisan dia adalah lengkung. Tapi macam mana nak dapatkan value dekat sini sama. Okey, macam mana nak kira luas segitiga? Setengah darab tinggi darab lebar kan? Okey, jadi benda tu kamu kena buat. Setengah 1/2 ataupun 0.5, 1/2 kamu darabkan dengan 12, kamu darabkan dengan lebar. Lebar dia berapa ni? Lebar ni berapa ni? 3. Okey. Sebab dia kena pada center dia 3. Jadi 12 darab 3 bahagi 1/2 darab 12 berapa? 6. Okey, 1/2 darab 12 6. 6 kali dengan 3 18. Jadi ini positif. Jadi positif, lengkung dia ni naik ke atas. Kenapa lengkung? Sebab dia bentuk dia segitiga. Kalau bentuk dia segi 4, dia akan naik straight saja. Kalau bentuk dia segitiga, dia akan naik lengkung. Lengkung. Puncak dia berapa? Setengah kali 12 kali 3 bersamaan dengan 18. Positif negatif. Positif sebab bentuk ni ke atas. So lengkung dia ke atas, ke mana? 18 kilonewton meter.
point ni adalah 18 kilonewton meter. Okey. Kemudian turun pula macam mana? Sama juga. Luas segitiga ni, sebabkan dia segitiga, bentuk dia lengkung, arah dia ke mana? Arah dia ke bawah sebab dia negatif. Okey, arah dia ke bawah sebab dia negatif. Bentuk dia segitiga, so bentuknya lengkung. Okey, berapa banyak? Setengah darab tinggi dia negatif, darabkan dengan lebar. Setengah kali negatif 12 sama dengan negatif 6. Negatif 6 kali dengan 3 sama dengan negatif 18. Jadi 18 tolak 18 bersamaan dengan kosong. Bentuk dia lengkung sebab dia segitiga. Negatif ke bawah, tolak ke bawah. Okey. Ini untuk UDL. Okey. Untuk UDL, shear force dia akan sending. Bending moment dia akan lengkung. Okey. Tu beza. Kalau point load, shear force dia akan straight, akan jadi straight, kotak macam ni. Kemudian bending moment dia akan garisan lurus. Dia banyak bucu. Okey. Kalau UDL, shear force dia akan jadi sending. Kemudian pada bending moment dia akan jadi lengkung. Okey. Okey, kita tengok yang fixed end moment pula. Okey, kita tengok yang fixed end moment. Okey. Bila kita dapat free body diagram, kita kena kira dia punya reaction dan kita kena kira dia punya moment lah untuk fixed end. Ni dinding. Okey, untuk fixed end ni dia ada horizontal, dia ada vertical forces, dia ada horizontal forces dan dia juga ada moment. Okey. Horizontal forces persamaan kosong pasal tak ada daya horizontal forces yang lain. Okey. Vertical forces 5 kip sebab hanya ada satu saja vertical forces, iaitu 5 kip. Jadi RB dia bersamaan dengan 5 kip. Okey. Moment pada dinding ni adalah force darabkan dengan jarak. Arm ni 5 feet. 7 feet ni adalah arm dia. 5 kip darab dengan 7 feet. Okey. Bersamaan dengan 35 kip. 5 dari 7, 35 kip. Kita ambil positif ke arah jam. Okey, bersamaan dengan 35 kip. Okey, dah dapat reaction, dah dapat moment, dah dapat reaction. Okey. Moment dia 35 kip arah jam, reaction dia 5 kip arah ke atas. Okay. So kita nak buat shear force. Tadi kita dah buat shear force daripada kiri ke kanan. Pertama kita tak jumpa daya, so kosong. Kemudian kita gerak sikit, jumpa 5 kip. Jumpa 5 kip ni ke bawah, so kita turunkan ke bawah. Turunkan ke bawah. Kemudian tak ada apa-apa daya, maintain saja negatif 5 kip. Maintain saja negatif 5 kip. Kemudian pada B ni jumpa positif 5 kip. So negatif 5 campur 5 bersamaan dengan kosong. Siap shear force diagram. Okay. Yang kedua adalah bending moment diagram. Okay. Bending moment diagram. Okay. Kamu tengok kat sini. Dia kotak. Dia kotak. Kotak dia negatif. Kotak dia negatif. So negatif ni maksudnya, kotak maksudnya dia sending, straight line. Negatif maksudnya ke bawah. Okay. Sini negatif, so ke bawah. Kotak sending straight line ke bawah. Okay. Berapa banyak? Berapa jauh? Okay. Berapa jauh dia adalah 7 kaki. Okay, daripada dia mula kat sini, jarak dia 7 kaki. Berapa banyak adalah negatif 5 darab dengan 7 bersamaan dengan, sebab dia negatif, dia ke bawah. Negatif 5 kali dengan 7, negatif 35 kip. Okay. Negatif 35 kip. Okay, stop kat sini. Okay. Dia tak kosong lagi. Okay. Kemudian pada titik B ni ada moment. Moment ni arah jam, positif. Okay. Daripada 35,
Momen positif 35 juga. Okey, tolak 35 campur 35, so bersamaan dengan kosong semula. Okey, dia akan balik kosong juga. Dia akan balik kosong juga. Okey, ini untuk point load, fixed end untuk point load. Kita tengok juga, kita tengok pula UDL untuk fixed end. Okey, UDL untuk fixed end. Okey, yang langkah pertama macam biasa, dapatkan RB, dapatkan moment B, macam ni. RB, dapatkan moment B. Horizontal kosong lah sebab tak ada daya horizontal lain. So dapatkan RB, dapatkan moment. Okay, B. Okay. Berapa banyak RB? RB ni dia bersamaan dengan total load daripada UDL. Total load UDL adalah 2 darabkan dengan 3. Okay. Jadi RB dia akan dapat dengan 6. Okay. Ini boleh kira menggunakan equilibrium prinsip lah. Prinsip equilibrium. Boleh guna prinsip equilibrium. Dapatkan RB. Okay. Untuk kira MB pun sama juga. Okay. Untuk kira MB sama juga. Total load dia adalah 2 kali 3. Center of action dia adalah 3 ni bahagi 2. Jadi center of action dia dekat tengah-tengah ni. Okay. Center of action dia dekat tengah-tengah. Okay. Center of action dia dekat tengah-tengah. Jadi 2 kali 3, 6. Darabkan dengan arm. Arm dia 3 bahagi 2. Okay. 3 bahagi 2 ni. Untuk jarak ni ke center. Center of action. Jadi dah dapat 6. 6 kali 1.5 bersamaan berapa? 9 kilonewton. Okay. 9 kilonewton. Okay. Meter lah. Itu untuk dapatkan MB. Untuk dapatkan MB. So MB ni, reaction untuk MB ni adalah 9 kilonewton. RB 6, MB 9. Okay. Next adalah kita buat dia punya shear force. Shear force daripada kiri ke kanan. Pada kiri ke kanan yang mula ni tak ada reaction apa-apa, so dia start dengan kosong. Okay, kemudian sepanjang rasuk tu ada UDL. Okay, maksudnya ada UDL ni dia sending. Okay, sending ke mana? Ke bawah sebab daya tu daripada atas. So, start daripada kosong, nak turun ke bawah. So, dia akan pergi negatif punya region lah. So, daripada kosong, daya daripada atas adalah 2 darab 3. Okay, 2 darab 3. Berapa jauh? 3 meter. So, kosong, next adalah 3 meter. Berapa banyak? 2 darab dengan 3. Daya daripada atas ke bawah. So, negatif 2 darab dengan 3 jadi negatif 6. Okay, daripada kosong pergi ke negatif 6. Okay, daya daripada atas. Daya daripada atas, so negatif lah. Negatif 2 darab 3. Daripada kosong, negatif 2 darab 3 adalah negatif 6. Jadi kosong tolak 6 bersamaan dengan negatif 6. Jadi point seterusnya adalah 3 meter. Berapa banyak? Negatif 6. So, gariskan. Garisan sending, negatif 6. Kemudian pada RB ni ada 6 meter. 6 meter ni tolak ke atas. Jadi tolak 6 campur 6 bersamaan dengan kosong semula. Bersamaan dengan kosong semula. Siap. Shear force diagram. Okay. Siap shear force diagram. Okay. Okay, kemudian bending moment diagram. Okay. Ini shear force diagram. Yang ini adalah bending moment diagram. Macam mana nak lukis shear force, macam mana nak lukis bending moment diagram daripada shear force diagram? Okay. Ini adalah segitiga. Okay. Pada shear force diagram ni kita nampak dia sebentuk dia segitiga. So bila kita nampak bentuk segitiga ni, yang pertama kita tahu dia punya garisan pada moment lengkung. Garisan pada moment lengkung. Dan kita tahu dia ke bawah, negatif region. So bila dia negative region, dia lengkung ke bawah lah. Lengkung ke bawah. Okay.
segitiga lengkung. Segitiga ni maksudnya lengkung. Dia duduk dekat area negatif. So, lengkung tu ke bawah. Okay? Lengkung tu ke bawah. Berapa banyak, berapa jauh. Okay? Berapa jauh adalah 3 meter. Berapa banyak? Berapa banyak adalah berapa luas segitiga ni. Untuk kira luas segitiga, setengah darabkan dengan negatif 6. Jadi negatif 3. Kemudian darabkan dengan jarak tadi 3 meter. Negatif 3 darab dengan 3 bersamaan dengan negatif 9. Okey. Sebab bentuk dia segitiga, dia lengkung. Lengkung ke bawah, negatif 9. Okey, negatif 9. Okay. Dah sampai dekat point RB, sampai point B. Okey, dekat point ni ada satu momen. Okey, ada satu momen MB. Momen ni arah jam. Okey, so ada satu momen arah jam. Arah jam maksudnya positif. Berapa banyak? 9. Okey, positif 9. Kita dah ada sekarang negatif 9 campur momen B. Momen B ni 9. Okey, negatif 9 campur 9 bersamaan dengan kosong semula lah. Okey, bersamaan dengan kosong semula. Okey, dah siap. Bending moment diagram. Dah siap shear force diagram. Dah siap free body diagram. Okey, ini untuk UDL penuh lah untuk fixed end. Cuba kita tengok UDL yang tak penuh pula. UDL yang sekerat-sekerat. Macam ni kan tak penuh. Rajah ni menunjukkan satu UDL tapi dia tak penuh, dia separuh aja. Okey, macam mana bentuk dia? Macam mana bentuk dia? So tengok kat sini ada satu UDL 5 kip per feet. Okey. Ada reaction support pada A dan B. Kena kira menggunakan prinsip equilibrium. Dah kira dengan knowledge yang kita belajar sebelum ni, kira dapatlah 45 kip. Pada A, 15 kip pada B. Okey. 15 kip pada B. Okey. So kita pun nak lukis shear force diagram daripada kiri ke kanan sama juga. Reaction yang pertama adalah 45. So 45 tu tolak ke atas. So tolakkan ke atas 45. Positif 45 ni ke atas positif, tolak ke atas 45. So naik ke positif di 45. Kemudian ada UDL. Berapa jauh? Berapa banyak? Jauh dia adalah 12 feet. Berapa banyak? Berapa banyak ni adalah 5 kali dengan 12. Sebab dia daripada atas ke bawah dia negatif. Jadi kita dah ada 45. 5 ni dia atas ke bawah jadi dia negatif. 5 darab dengan 12, negatif 5 darab dengan 12 bersamaan negatif 60. Okey. Daripada atas ke bawah. Ni nak tolak ke bawah ni. Berapa banyak? 60. Jadi tolak 60. Kita dah ada 45 sejauh 12 feet. Berapa banyak? Tolak 60. 45 tolak 60 bersamaan dengan 45 tolak 60 bersamaan dengan negatif 15. Okey, negatif 15. Okey. Negatif 15. Kemudian sepanjang ni tak ada apa-apa perubahan daya jadi bawa terus negatif 15. Okey, negatif 15. Kemudian pada B ni ada 15 positif ke atas. Okey, sebab dia ke atas dia positif. Jadi negatif 15 campur 15. Okey. Kosong lah. Negatif 15 campur 15 bersamaan dengan kosong. Okey, dah siap shear force diagram. Shear force diagram. Macam mana nak lukis bending moment diagram? Okey, macam mana nak lukis bending moment diagram? Okey, ada satu region ni positif. Sepanjang 12 feet ni ada satu region positif, ada satu region negatif. Sepanjang 12 feet. Okey, berapa jarak ni? Berapa jarak tempat dia bersilang ni? Okey, tu jarak yang kita kena tahu. Okey. Tapi jarak point kat sini kita boleh kira. Cuma dia punya maksimum dia akan berlaku dekat tempat dia bersilang dengan kosong-kosong. Dia bersilang kat mana? Dia bersilang dekat satu tempat tapi kita tak tahu berapa. Okey. Kita tak tahu berapa. Kat sini. Antara 12 feet ni ada satu tempat dia bersilang.
Okay. Dekat dengan garisan kosong-kosong. Kemudian bila dia terus sampai 12, dia jadi negatif. Dekat sini kita boleh kira nanti. Tapi kat sini macam mana? Kemudian bila dah sampai sini, yang positif ni dia akan naik terus ke atas. Kemudian tempat dia bersilang akan jadi maksimum. Kemudian ada segitiga ni, dia turun balik. Sini maksimum, turun balik. Kemudian ini petak. Petak maksudnya dia straight line. So daripada sini tadi terus lurus sampai ke hujung. Sampai ke hujung. Ini bentuk bonding moment dia. Kita nak kira tempat dia cross kosong-kosong. Kita nak kira pada bending moment tadi, pada shear force tadi, dia cross garisan kosong-kosong, tapi kita tak tahu jarak dia, tempat mana dia potong. Kita nak tahu jarak dia potong kat mana. Kita tandakan dia sebagai X1. Kita tandakan dia sebagai X1. Kita tandakan sebagai X1. X1 ni tinggi dia berapa? X1 ni tinggi dia berapa? X1 sini kita tandakan sebagai X1. Segitiga yang sebelah kiri kita ada dua segitiga. Segitiga sebelah kiri yang sebelum dia cross kosong-kosong dan juga segitiga sebelah kanan yang dia selepas dia cross kosong-kosong. Ini selepas dia potong. Segitiga yang kedua. Segitiga yang pertama. Segitiga yang pertama, berapa jarak dia? Kita tanda dia sebagai X1. Jarak dia kita tanda sebagai X1. X1 ni berapa tinggi dia? Kamu boleh buat lah. Kamu boleh kira sendiri. X1 tinggi dia berapa? 45, betul tak? So kamu buatkan X1 bahagi 45. Buat atas kertas kamu sekarang. X1 daripada sini ke sini X1. X1 ni adalah tinggi dia adalah 45. Tinggi dia ada 45. Yang kedua adalah X2. X2 ni kalau kita tulis balik, X2 ni adalah 12 tolak X1. Yang seterusnya adalah 12 tolak X1. Tengok betul-betul. Yang sebelah atas X2 tu adalah 12 tolak X1. Betul ataupun tidak? Tak ada respon? Betul tak? Jom next baki selepas X1 tu adalah 12 tolak X1. Jadi yang baki tu 12 tolak X1. Berapa tinggi dia? Tinggi segitiga yang kedua tu adalah negatif 15. Tapi kamu abaikan dia punya negatif 15. Jadi 12 tolak X1 bahagi dengan 15. 12 tolak X1 bahagi dengan 15. Careful lah kat sini. Saya akan pergi sangat perlahan ni. X1 yang baki ni adalah 12 tolak X1. Baki ni adalah 12 tolak X1.
Okey, 12 tolak X1. X2 ni adalah 12 tolak X1. Tinggi dia berapa? 15. Tinggi ni berapa? 45. Okey. Abaikan negatif. X1 ni kamu bahagikan dengan dia punya tinggi. X1 bahagi 45. 12 tolak X1 ni kamu bahagikan dengan tinggi dia. Tinggi dia 15. Boleh buat lah. Saya tak ikut apa yang ada sebelah kiri ni. Okey. Sebelah kiri ni pun ada betul juga. Saya nak buat lebih mudah kaedah yang saya biasa gunakan lah. Okey. Saya boleh tunjukkan kat saya punya kertas sekarang. Saya akan tunjukkan dulu kertas lah. Sekejap saya nak tunjukkan kat kertas saya sekarang. Okey, nampak tak? Guys, nampak tak? Okey. Ada segitiga, dua segitiga, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Okey. Tinggi dia positif 45. Okey. Yang sebelah kanan tinggi dia, kita tak ambil dia punya negatif kita ambil 15 saja. Abaikan dia punya negatif. Tinggi dia adalah 15. Jadi apa yang kamu perlu buat adalah X1 yang bawah ni kamu namakan dia sebagai X1. Okey. So X1 ni kamu bahagikan dengan tinggi dia 45. X1 bahagi 45. Okay. Yang kedua sama dengan yang baki dia, jarak yang baki ni adalah baki jarak penuh ada 12. Jadi baki dia 12 tolak X1 lah. Jadi 12 tolak X1. Tinggi dia berapa? Tinggi segitiga yang ini berapa? 15. Abaikan negatif. Abaikan negatif. Ni saya kena ulang banyak kali sebab nanti ada yang tulis negatif. Abaikan negatif. Ini sebab kita nak tahu jarak saja. So kamu selesaikan ni. 15 ni yang ni bahagi dengan 15. So 15 ni pergi sana akan jadi darab. 45 ni sebelah sini bahagi, kalau pergi sana dia akan jadi darab. So 15 pergi sebelah sini dia akan jadi 15 darab X1. So 45 pergi sana, 45 darab 12 tolak X1. Okey. Nampak? Okey, boleh tak selesaikan? Boleh tak selesaikan? Okey. 45 darab 12 berapa? Cuba ambil kalkulator kira. .540. So saya tulis balik 15 X1 sama dengan 540 tolak 45 X1. Betul tak? Betul tak? Okey. 15 X1, sini 45 X1. Sini negatif, kalau pindah sana jadi apa? Tambah kan? Okey, betul tak macam tu? Positif. Tolak pergi sana, pindah seberang jadi positif 45. Jadi 65 X1 sama dengan 540. Jadi X1 dengan 540 bahagi 60, sorry saya.
60. Okey, X1 bersamaan dengan 9. Okey. X1 ni bersamaan dengan 9 apa tadi? Feet ke apa? 9 meter ataupun feet. Dia pakai feet ke tadi? Okey, dah dapat 9. Dapat ke tak ni? Senyap je. Okey. 9. Okey, dah dapat. Okey, 9 feet. Dia pakai feet tadi. 9 feet. Okey, betul tak? X1 samaan dengan 9. Saya nak tunjukkan X1 bersamaan dengan 9. Jadi X 12 balance ni berapa? Okey. Kan X2 tu bersamaan dengan 3 lah. Jadi X2 bersamaan dengan 3 feet. Okey, bersamaan dengan 3 feet. Boleh? Okey. X1 tadi bersamaan dengan 9. Yang X2 ni bersamaan dengan 3. Daripada calculation tadi. So, dah dapat dah. Apa yang kamu perlu buat tadi adalah kita nak kira segitiga ni, jarak dia 9. Jarak dia 9. So 9 dia punya lebar, tinggi dia 45. Untuk kira sebuah segitiga, kamu kena darabkan dengan setengah. Setengah darab tinggi 45, darabkan dengan 9 berapa? So, sampai sini saja. Sini jarak dia 9 tadi. Sini ke sini jarak dia 9. Okey. Jadi setengah darab dengan 45 darabkan dengan 9, kamu akan dapat 202.5. So, maksimum moment dekat sini, dekat puncak ni adalah 202.5. Okey. 202.5. Okey. Puncak 202.5. So nak turun berapa? Ini negatif kan? Jarak ni berapa? Jarak dia 3, 15. Segitiga, so setengah juga. Okey. Okey. Setengah darab dengan negatif 15, darabkan dengan 3, jadi negatif 22.5. Tolak bukan 202.5 tadi, kamu tolak ini 22.5, kamu akan dapat sini adalah 202.5 tolak 22.5, so kamu akan dapat point pada sini adalah 180. Okey, 180. Okey, 180. So kalau saya lukis balik, saya tunjuk Sekejap Okey, saya share semula saya punya kamera.
Dia akan jadi macam ni. Mula bending moment diagram, dia akan mula dengan kosong. Kemudian pada tempat dia bersilang tadi, dia akan sampai bending moment maksimum 202.5. Kemudian tolak segitiga yang kecil. Tolak segitiga yang kecil tu, dia akan tolak 22.5, dia akan jadi 180. Jadi 180. Kemudian campur, tolak lagi segi empat, yang negatif tu. Tolak segi empat yang negatif tu, tolak 180, jadi dia akan jadi kosong. Ni bending moment diagram. Bending moment diagram. Dalam word tu dia tak tulis dia punya bending moment maximum. Kita dapatkan jarak 9 meter tempat dia silang. So, kita kira pada point 9. Kira pada point 9 adalah 202.5 maksimum. Kemudian segitiga yang kecil tu kita kena tolak sebab dia negatif. Tolak jadi 180. Kemudian segi empat yang negatif, tolak 180. Jadi 180 tolak 180, dia akan beri semula dengan kosong. Dia akan beri kosong semula. Saya share semula word. Bentuk ni tadi kosong. Maksimum dia 202.5. Kemudian tolak segitiga yang kecil, dia turun sikit. Besar, luas dia adalah 22.5. Jadi 202.5 tolak 22.5 bersamaan dengan 180. Sebab dia negatif, dia turun kan. Kemudian segi empat yang ni negatif juga. So berapa besar? 15 kali dengan 12, jadi 180. Negatif 15 kali dengan 12, jadi negatif 180. Daripada 180 tolak 180, so straight line lah sebab dia segi 4 kat sini. Straight line 180 tolak 180. 180 tolak 180 jadi kosong. Dah siap bending moment kita. Dah siap bending moment kita. Ini case UDL yang tak penuh, paruh saja. Kemudian dia ada tempat cross pula dengan kosong-kosong. Jadi bila dia ada tempat cross kosong-kosong macam ni, kita kena kira jarak dia. Macam mana nak kira jarak tadi? Guna kaedah yang saya tunjukkan tadi, ataupun kamu boleh refer dalam nota ni lah, kamu boleh download. Saya tunjuk tu lebih mudah sebenarnya. Tapi kalau kamu faham apa yang ada dalam nota ni pun mudah juga, bergantung kepada kefahaman kamu. Saya rasa dah habis end of chapter 2. Lepas ni kita akan buat tutorial macam mana nak kira, nak buat shear force diagram, macam mana kita nak buat bending moment diagram. Saya record skrin ni, jadi kamu boleh rujuk lagi video ni nanti. Saya rasa ada video ni lekat, saya rasa. Nanti saya tunjuk kepada kamu. Kamu boleh ulang tengok untuk kefahaman lah. Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Dah type nombor pendaftaran dekat bahagian chat. Dah. Siapa yang belum type lagi nombor pendaftaran dekat bahagian chat, sila typekan sekarang. Kita ada 39 saja ni. Ada berapa orang tak hadir? Tapi ada yang dah bagi tahu saya. Banyak juga yang bagi tahu saya ada hal. Typekan nombor pendaftaran. Mana yang dah type nombor matrik tu, boleh leave lah. Boleh leave sekarang.